Salam sejahtera, saya Nur Farah Wahida binti Ranizam. Kami akan membentangkan penghasilan produk iaitu buku digital atau scrapbook yang bertajuk Masyarakat Orang Asli. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Kumpulan saya terdiri daripada Tuan Nur Aina Nabila binti Tuan Muhammad Saleh, Nur Farah Wahida binti Ranizam iaitu saya sendiri, Siti Nur Syahirah binti Omar, dan kita akhir sekali yang kita lihat dalam gambar ini ialah Nur Farah Wahida binti Basri. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang latar belakang masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli merupakan etnik pribumi minoriti di Malaysia. Masyarakat ini terbahagi kepada 3 kelompok utama dengan 18 suku kaum. Pecahan suku kaum ini dibuat berdasarkan perbezaan asal-usul, tutur bahasa dan rupa bentuk fizikal. Orang asli ini sebenarnya berasal dari negara jiran seperti Champa, Indochina dan Burma Sumatera. Hampir 70% bahasa orang asli suku bangsa Jakun telah menggunakan bahasa Melayu. Orang asli ini telah termaktub dalam golongan putra. Hak dan keistimewaan mereka termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah Akta 134 iaitu Akta Orang Asli. Kita sedia tahu kebanyakan daripada mereka tinggal di hutan belantara dan tanah tinggi. Terdapat 40% daripada mereka tinggal di tanah rendah dan pesisiran pantai. Kini, walaupun hidup secara kehidupan rendah, tetapi 80 hingga 90% telah menetap di kampung. Seterusnya, dalam slide ini kami telah menyediakan peta iaitu kawasan pertempatan mengikut suku kaum orang asli yang terbahagi kepada 3 tadi. Yang pertama sekali ialah Negrito yang terdiri daripada Kensiu, Kintak, Jahat, Mendrik, Lanah dan Batik. Mereka ini tinggal di kawasan utara semenanjung Malaysia iaitu di negeri Kelantan, Perak dan Kedah. Yang kedua ialah suku kaum Senoi yang terdiri daripada Temiang, Semai, Tahu, Wang, Semok Beri dan Mahmeri. Mereka tinggal di pantai barat dan pantai timur semenanjung Malaysia. Dan suku kaum yang terakhir sekali iaitu yang ketiga, Melayu Proto. Mereka ni tinggal di bahagian Johor semenanjung Malaysia yang terdiri daripada Temuan, Jakun, Semelai, Kanak, Kuala dan Seletar. Sebenarnya pembentangan akan diteruskan oleh Siti Nur Syahirah. Okey, baiklah. Seperti mana yang kita tahu, kebanyakan orang asli ni tinggal di kawasan hutan. Jadinya, kepercayaan utama diorang adalah kepercayaan animisme. Animisme ni adalah kepercayaan yang orang asli ni percaya kepada semangat atau roh yang mendiami setiap yang ada di muka bumi ni. Okey, yang pertama, mempercayai makhluk seperti Tuhan dan naga. Yang kedua, orang asli ni percaya kepada kewujudan makhluk supernatural seperti Tuhan, malaikat, penunggu, hantu dan tang engku. Yang ketiga, orang asli ni percaya kepada kuasa gaib, hantu dan syaitan. Yang keempat, orang asli ni percaya kepada penunggu 4 penjuru. Yang kelima, orang asli ni dia juga percaya kepada kewujudan kari. Kari ni lah yang mendatangkan ribut, petir dan kilat. Yang keenam, percaya kepada Tuhan atas dan Tuhan bawah iaitu Tuhan langit dan Tuhan bumi. Kalau Tuhan atas tu, dia merupakan isteri kepada Tuhan bawah. Jadinya Tuhan atas ni dia lah yang fungsi dia ada bagi kepercayaan orang asli ni, fungsi dia adalah untuk mencipta manusia, turunkan hujan, turunkan ribut. Kalau Tuhan bawah ni merupakan suami kepada Tuhan atas. Jadinya Tuhan bawah ni lah dia akan memerhati makhluk-makhluk sama ada mereka melanggar pantang larang ataupun tidak. Jika mereka melanggar pantang larang tersebut, maka Tuhan bawah ni lah akan memberikan balasan setimpal kepada mereka. Okey, yang ketujuh, orang asli ni percaya kepada semangat yang berhubung dengan perkara
kait. Yang terakhir, orang asli juga percaya kepada adanya Tuhan sekalian alam. Mereka juga percaya kepada hari akhirat, kiamat, syurga dan neraka. Jadinya orang asli ni dia beragama Islam. Okey, kebanyakannya kepercayaan mereka ni percaya kepada kuasa gaib lah. Okey, saya serahkan kepada Farah Basri. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi masyarakat orang asli. Okey, orang asli ni yang pertama dia melakukan pertanian sekara diri. Di mana orang asli mereka akan mengusahakan pertanian kecil-kecilan di sekitar rumah mereka. Sebagai contoh yang dapat saya nyatakan antaranya ialah padi rumah, sekoi, ubi keledek, ubi kayu, timun dan sebagainya. Masyarakat orang asli juga dia telah menjalankan sistem barter iaitu sistem pertukaran barang dengan barang yang lain. Dan dia diamalkan adalah bertujuan diamalkan untuk memperoleh sumber keperluan dan sumber pendapatan mereka. Dan kegiatan kedua ialah berburu binatang. Okey, aktiviti berburu binatang ni hanya dilakukan oleh kaum lelaki bagi masyarakat orang asli. Dan mereka juga menggunakan alatan berburu seperti sumpit yang dibuat daripada buluh dan juga menggunakan jerat. Haiwan buruan mereka juga adalah tupai, monyet, biawak, pelanduk, khinzir hutan dan sebagainya. Seterusnya, bagi aktiviti menangkap ikan. Aktiviti ini dapat dilakukan oleh orang lelaki maupun orang perempuan bagi masyarakat orang asli di sungai-sungai di sekitar rumah mereka. Sebagai contoh, orang Seletar yang merupakan suku kaum Melayu Proto yang sering menangkap ikan di kawasan pantai. Kaedah yang digunakan oleh masyarakat kaum asli ni untuk menangkap ikan adalah dengan menggunakan jerat, lukah, kain, jaring tombak dan ada juga yang menggunakan tangan. Dan yang terakhir ialah memungut hasil hutan. Di mana hasil hutan yang dipetik oleh masyarakat orang asli ni ialah contoh dia seperti buluh, rotan, kayu kelana dan akar-akar kayu sebagai sumber-sumber hutan. Manakala kalau buah-buahan pula ia dipungut seperti buah duku, manggis dan durian. Masyarakat orang asli juga dia ada juga memungut ulam-ulaman seperti petai dan jerih. Mereka juga turut memungut madu lemah dan akan menjual akar-akar dan batang kayu yang telah diubah pada pelbagai bentuk untuk dijadikan sebagai perhiasan. Terima kasih, saya akan serahkan kepada Tuan Nur Aina. Memainkan. Seterusnya, muzik tradisional orang asli iaitu muzik sewang. Rakan orang. Muzik sewang ni diamalkan oleh masyarakat orang asli Senai dan Negrito. Seni kata lagu sewang diperoleh oleh Tok Halak iaitu Bowo melalui mimpi. Sewang ni terdiri daripada muzik, nyanyian solo dan beramai-ramai serta tarian. Upacara ini dilakukan selama 3 hingga 7 hari berturut-turut. Mereka akan menari di sekeliling pentas secara berpusing-pusing. Alat utama dalam muzik sewang ni ialah centong yang dimainkan oleh 4 orang pemuzik. Selain itu, seruling hidung, rebana, cerep, gong dan genggong. Permainan sewang yang berunsurkan muzik ini dilakukan untuk pelbagai upacara antaranya sewang kelahiran, sewang sebelum dan selepas membuka ladang dan terakhir sewang berubat. Seterusnya, terdapat 6 alatan muzik yang digunakan oleh orang asli. Yang pertama, gunggong. Gunggong ni dibuat daripada kulit daun besar atau buluh. Ia dimainkan oleh suku kaum Kenia dan Negrito. Gunggong ni dipetik dengan seutas tali yang dipasang pada hujung badannya dan menghasilkan lagu yang menyerupai bunyi serangga atau binatang. Yang kedua, gitar kayu. Ia dimainkan oleh orang Jahud.
Kayu ini mempunyai 6 tali simetrik dan bahagian badannya 3 sisi. Yang ketiga gunggung. Gunggung ini diperbuat daripada besi. Ia merupakan kategori quadrophone dimainkan oleh kaum Temiya dan Negrito menggunakan jari dan lidah. Ia dimainkan oleh kaum lelaki sahaja sebagai hiburan. Yang keempat, kerat atau kerat. Ia merupakan kategori chlorophone. Ia diperbuat daripada buluh. Ia ini mempunyai 2 utas tali yang berlainan ukuran. Tali diperbuat daripada akar dan rotan. Ia dimainkan oleh kaum wanita pada waktu petang untuk hiburan. Launannya menyerupai alam semula jadi. Yang kelima, seruli hidung. Ia dimainkan oleh kaum Khmer. Menggunakan hidung di mana pemain akan melimbatkan sebelah hidungnya dengan daun atau stick lepis kain. Manakala sebelah lagi digunakan untuk meniup pensel. Yang terakhir, centung buluh. Ia merupakan kategori alat audiofon iaitu getaran instrumen itu sendiri tanpa menggunakan aliran udara. Dimainkan oleh kaum wanita dalam upacara sewang. Ia mempunyai 2 buluh yang berlainan saiz. Centung ini diketuk pada satu kayu besar. Saya akan itu sahaja tentang muzik. Saya akan serahkan kebentangan kepada para penonton. Yes, saya akan membentangkan tentang tarian masyarakat orang asli iaitu tarian mereka ialah tarian sewang. Tujuan tarian ini adalah untuk berhibur, ritual dan perubatan. Mereka menggunakan instrumen muzik seperti buluh dari pelbagai saiz, dan seperti kayu keras atau gong dan gong. Baik tarian tradisional bagi tarian ini, mereka menggunakan hasil hutan termasuklah perhiasan. Boleh lihat daripada gambar yang disediakan, perhiasan mereka ni daripada bahan daun tumpah, daun palma, daun kelapa, belang dan macam. Itu sahaja. Siti Nursyahira akan menyambung pembentangan. Okey, baiklah. Orang asli ni dia mempunyai permainan tradisional. Jadi ni permainan tradisional bagi masyarakat orang asli adalah kercang. Kercang ni juga dikenali sebagai cek riish nuish dan buah latip. Okey, permainan kercang ni diperbuat daripada rotan yang disusun secara berlapis-lapis mengikut peringkat kesukarannya. Terdapat tali yang boleh digerakkan antara lapisan-lapisan rotan tersebut. Jadinya dia ada beberapa peringkat. Jadinya peringkat pertama yang paling mudah diikuti dengan peringkat kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, pemain yang paling awal membebaskan tali yang terperangkap di tengah-tengah lapisan kercang dianggap sebagai pemenang. Orang asli juga dia mempunyai permainan yang mereka main ketika masa lapang. Yang pertama adalah tenangkul. Tenangkul ni, permainan ini dimainkan dengan mengangkat kawan mereka dan diletakkan di belakang badan mereka. Yang kedua, orang asli juga bermain bola sepak, sepak takraw dan juga bermain dengan kambing. Seterusnya saya serahkan kepada Farah Basri. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang makanan tradisional bagi masyarakat orang asli. Okey, masyarakat orang asli ni dia mempunyai pelbagai jenis teknik yang mereka gunakan dalam masakan mereka. Sebagai contoh yang pertama ialah lemang buluh. Lemang buluh ni terdiri daripada pulut, ubi, ayam ataupun ikan seperti pulut kukus yang terdapat dalam gambar yang dalam pulut di mana dalam gambar tersebut ada pulut kukus dalam periuk kera. Kemudian manuk pasuh. Manuk pasuh ni merupakan ayam yang berbalut dengan daun dan ia sesuai untuk dimakan pada minum rasa saja dan kalau nak tahu manuk pasuh ni dikatakan lebih sedap jika dimakan bersama lemang ataupun pulut. Yang kedua ialah jenis masakan bakar. Masakan bakar ni contohnya seperti ubi, daging, ikan dan lain-lain. Seperti yang dalam gambar ada ubi kayu bakar. Yang ketiga ialah ketupat. Okey, jenis masakan ini amatlah menyediakan batu untuk amatlah menyediakan yang sedap untuk mata memandang kerana masyarakat orang asli mempunyai keunikan hasil ramuan mereka yang tersendiri dalam masakan alam semula jadi lah. Okey, baiklah seterusnya saya akan serahkan kepada Tuan.
saya akan teruskan ini. Saya akan terangkan pasal pakaian tradisional orang asli. Pakaian terbuat daripada bahan semula jadi seperti kulit pokok kayu terap yang dihiasi dengan manik dan skirt rumput. Daun mengkuang dan kelapa juga digunakan dengan pelbagai cara anyaman untuk dijadikan pakaian tradisi orang asli. Perhiasan yang dipakai termasuklah lilit kepala yang diperbuat daripada daun yang dialun dengan pelbagai corak. Penggunaan bunga-bungaan dan daun berwarna juga sebahagian daripada perhiasan kepala tradisi wanita. Saya akan serahkan tentang ini kepada para wanita. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang adat resam dan pantang larang, iaitu adat perburuan. Selepas mereka berburu, mereka akan memasak dan lauk yang diperoleh akan dikongsikan bersama dengan keluarga mereka. Mereka tidak boleh membunuh binatang tanpa sebarang sebab. Tidak boleh berebut tempat untuk berburu. Mereka akan membuat tanda arah supaya isteri mereka tidak boleh berhias semasa suami mereka sedang berburu dan mereka perlu menyediakan barang keperluan untuk berburu. Mereka mempunyai pantang larang ketika berada di dalam hutan, iaitu tidak boleh berdekatan dengan sungai, tidur di kawasan pertemuan aliran sungai atau anak sungai, tidak boleh membuat bising, berbual tentang perkara lain dan tidak boleh mengusir busuk, batu dan pokok. Mereka juga tidak boleh membuang sampah, pokok tanpa keperluan yang penting dan tidak boleh menyebut perkara yang tidak elok. Seterusnya, Siti Nazahira akan membentang. Okey, jadinya orang asli ni mereka banyak meluangkan masa mereka di hutan sebab mereka nak melakukan kegiatan ekonomi mereka kan. Jadinya terdapat larangan membawa barang-barang hutan ke dalam rumah. Antaranya buluh tidak dibenarkan untuk dibawa pulang bersama dengan daunnya kerana dikuatiri didatangi oleh binatang buas. Seterusnya, rotan tidak dibenarkan bawa pulang ke rumah tanpa digulung terlebih dahulu. Yang terakhir, daun serai kerana dikuatiri ular masuk ke dalam rumah. Saya serahkan kepada Farah Basri. Ini merupakan perkara-perkara yang dilarang oleh masyarakat asli untuk dilakukan. Yang pertama ialah mereka dilarang untuk mengurung binatang seperti burung atau ikan. Dan mereka juga tidak boleh mendera binatang sama ada seperti tidak memberi makan kepada binatang tersebut dan memukul binatang tersebut. Yang ketiga, mereka juga tidak dibenarkan untuk melawan cakap orang tua dan tidak boleh tidak menghormati orang tua. Yang seterusnya, masyarakat orang asli juga perlulah memarahi budak yang tidak beradab. Dan yang terakhir, masyarakat orang asli dilarang untuk bersikap tidak suka terhadap orang lain. Seterusnya, pantang larang semasa kematian oleh orang asli. Pertama, mayat sentiasa dijaga. Tidak boleh menghubungikan mayat pada waktu malam. Tidak digalakkan masuk ke dalam hutan atau membuat kereta yang boleh menyebabkan kecederaan semasa ada orang meninggal. Ibu yang mengandung akan mempunyai anak kecil tidak dibenarkan mendekati mayat kerana dikhawatiri terkena kenaan mayat. Anak-anak tidak dibenarkan menghampiri mayat kerana ruai iaitu semangat mereka yang lemah. Tidak boleh memasak daging dan hanya boleh memasak ikan. Tidak boleh bersukaria, berpakaian cantik dan menangguh segala pekerjaan mereka. Seterusnya, untuk acara pengebumian orang asli, mayat akan dimandikan dan dibungkus dengan kain baru atau kain putih. Jika digunakan untuk membungkus mayat, sebelum tanah ditambus, 3 tepat tanah bercampur campur orang yang dicantik akan diletakkan di kedua-dua belah telinga dan bahagian dada untuk memutuskan hubungan dengan si mati dengan keluarganya. Kayu yang diukir akan dicucuk
cacak sebagai penanda selepas setelah ditambus. Secara meletak makanan, minuman dan rokok yang menyalakan di atas kubur selama 6 hari. Pada hari yang ke-7, penduduk kampung akan bergotong royong memadatkan kubur agar tidak jealous dan menggantikan penanda dengan batu nisan. Salah seorang ahli keluarga si mati akan memegang batu nisan sambil menyebut nama si mati. Memohon agar tidak mengganggu keluarga lelaki. Itu contoh acara penghubungan yang seterusnya saya akan serahkan kepada seorang wanita. Seterusnya, masyarakat orang asli itu mempunyai adat perkahwinan. Pada pendapat saya, adat perkahwinan mereka ada persamaan dengan masyarakat lain. Seorang teruna yang ingin mencari jodoh akan merantau ke tempat lain untuk mencari gadis idaman mereka dan akan bermalam di rumah gadis tersebut setelah mendapat persetujuan daripada orang tua gadis tersebut. Adat yang pertama ialah iaitu berkenalan. Mereka ni akan ditemukan dalam satu pakatan atau pertemuan sudut antara pihak lelaki dan perempuan apabila kedua-dua belah pihak ni dah bersetuju. Kemudian istiadat mengundang, iaitu mereka mempunyai sebutan adat yang tersendiri. Yang pertama ialah salin tiga. Salin tiga ni ialah pakaian mereka, iaitu mereka memerlukan sepersalinan pakaian pengantin perempuan yang tiada corak. Seterusnya, belanja tubuh. Belanja tubuh ni memerlukan mereka akan menggunakan wang. Seterusnya, sehelai selendang dan sebentuk cincin perak. Selain itu, mereka memerlukan sirih tunang iaitu hanya satu tepak untuk memulakan perbuanan semasa menginang. Dan seterusnya, mereka mempunyai adat tanggung nafkah, iaitu pihak lelaki dikehendaki untuk menanggung nafkah gadis tersebut dengan mengikut syarat yang ditetapkan. Tanggung nafkah ni berlaku sepanjang tempoh pertunangan mereka. Dan seterusnya, adat bertunang. Pihak lelaki perlu menyediakan alat-alat kepada pengantin perempuan seperti sebuah kelamin, satu set lengkap kelambu, bantal atau tilam. Salin tiga itu pakaian mereka lah. Hanya sepasang salinan pakaian lengkap berwarna tapi tanpa corak. Untuk lelaki pula, mereka memerlukan kopiah atau songkok, kain selempang dada atau selendang, pakaian Melayu atau baju Melayu dan kasut. Seterusnya, akhir sekali lah, hari perkahwinan. Mereka mempunyai adat sebelum hari perkahwinan mereka ni, iaitu berinai di rumah masing-masing. Perempuan perlu bergandik, lelaki perlu rinting rambut terlebih dahulu. Semasa sebelum bersanjung ni, mereka mempunyai adat mandi imam, iaitu kedua-dua pengantin ni akan diarak dan dimandikan imam untuk elok malam petangga. Mereka perlu berhias di rumah masing-masing. Semasa hari perkahwinan ni, ada pantang larang, iaitu tidak dibenarkan keluar dari kawasan kampung selama 3 hari kerana takut diganggu makhluk halus mengikut kepercayaan mereka sendiri, iaitu animisme. Seterusnya, Siti Nursyahira akan membentang. Okey, pantang larang dalam pemakanan. Yang pertama, kebanyakan haiwan di darat tidak boleh dimasak atau dimakan dengan haiwan di air seperti daging, lembu dengan ikan. Jika dilakukan, akan mendapat penyakit seperti demam kuning, batuk darah dan kudis. Seterusnya, semua air yang bertakung di dalam tin atau botol tidak boleh diminum, dilangkah dan didekati kerana jika dilakukan boleh menyebabkan penyakit busung iaitu kembung perut. Air sekali, mengeji dan mengata pada makanan seperti ikan dikatakan babi atau lain-lain. Jika dilakukan boleh mendatangkan cerit-berit atau kembung perut berpanjangan. Saya serahkan kepada Farah Basri. Okay, baiklah, sekarang saya akan terangkan tentang perubatan bagi masyarakat orang asli. Sebelum tu kita tahu bahawa masyarakat orang asli ni kepercayaan mereka ni kebanyakannya bergantung kepada kepercayaan terhadap makhluk halus ataupun dikenali sebagai animisme lah. Jadi antara perubatan yang mereka jalankan ialah pertama iaitu berjampi atau tangkai. Di mana orang yang sakit akan berjumpa dengan
bomoh dan dia akan dijampi oleh bomoh tersebut. Yang kedua iaitu berubat ataupun dikenali sebagai sawai. Sawai di mana daun kedak ataupun daun palas dan daun calung akan digunakan sebanyak 3 batang, kemudian dan daun lebak. Sebenarnya tok puyang iaitu gelaran bagi bomoh tersebut, dia akan membakar kemenyan dan akan berasapkan semua kelengkapan yang akan mereka gunakan dalam upacara sawai ni lah, seperti dalam gambar sebelah itu. Kemudian dikatakan bahawa bau kemenyan tu dapat membantu mengubat pesakit tadi dengan bantuan anak-anak mainnya. Okey, di sini anak-anak mainnya ni bermaksud makhluk-makhluk halus. Perubatan sawai ini bertujuan untuk menyembuhkan pesakit dan dukun dengan makhluk halus yang baik dan makhluk halus yang jahat. Dengan harapan makhluk halus yang jahat tu dapat dikalahkan oleh makhluk yang halus yang baik. Pada mulanya dalam upacara sawai ini tarian sewang akan dilaksanakan di mana bertujuan untuk menyeru makhluk-makhluk halus tersebut. Apabila telah berseru, makhluk halus yang baik akan dikatakan akan masuk ke dalam jasad dukun, mana lalu makhluk halus yang jahat akan masuk ke dalam jasad pembantu dukun tersebut dan mereka akan meminta supaya makhluk halus yang jahat itu meninggalkan pesakit dan tidak mengganggu pesakit tersebut. Yang ketiga, masyarakat orang asing juga mengamalkan perubatan tradisional seperti mereka menggunakan akar tongkat ali, basuh fatimah, tunjuk langit, minyak tanah, pokok jempol anak, pokok gajah beranak, rentak gunung, pisang hutan, tunduk suci harimau dan akar sempurna seperti yang dalam gambar-gambar tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan lagi perubatan tradisional yang telah dijalankan oleh masyarakat orang asli. Yang pertama iaitu bercadak. Bercadak ni di mana bomoh akan merawat pesakitnya pada waktu malam dengan menggunakan gendang, gong dan lilin sambil diiringi oleh nyanyian bomoh tersebut yang dipanggil guling. Yang kedua ialah berkebut atau berbumbul, di mana bomoh tersebut akan masuk ke dalam bumbul dan menyeru sambil menyanyi diiringi dengan centong sehinggalah guling. Di mana bomoh tersebut juga akan cuba mengubat pesakit dalam masa 3 hari sahaja. Yang ketiga ialah sewang. Sewang ini di mana dijalankan di sebuah rumah besar dengan semua bomoh ataupun pawang akan berkumpul di rumah tersebut untuk menjalankan upacara pemutus ubat kepada pesakit yang tengah mereka ubati. Seperti sawai tadilah. Okey, yang keempat iaitu teror ataupun ceknik. Di mana ini merupakan satu kaedah yang menggunakan daun pemula seperti lebak dan kementerian. Mereka akan mengubati pesakit yang mempunyai penyakit ganjil seperti rasa tajam dan bisa-bisa. Okey, yang kelima iaitu gegabur. Gegabur ni menggunakan cara ini untuk merawat penyakit yang secara kecemasan seperti disakut, pengsan dan keteguk. Okey, di sini keteguk ialah bermaksud diganggu hantu ataupun dirasuk. Yang keenam, sangkak. Sangkak ni merupakan cara pengubatan terakhir bagi bomoh masyarakat orang asli supaya dengan cara mereka membuang bala supaya penyakit itu tidak berulang lagi lah kepada pesakit tersebut. Dan yang terakhir ialah Nik Ali. Nik Ali ni untuk mengubat penyakit yang seperti darah, bengkak atau bagaimana. Ataupun kita boleh cakap Nik Ali ni digunakan untuk merawat penyakit dalam tubuh sahaja. Ini saya akan serahkan kepada Tuan Aina. Saya akan sambung pembincangan ini. Untuk yang terakhir iaitu hari perayaan orang asli. Kebiasaannya hari perayaan ini diadakan semasa tahun baru Cina. Mereka mengadakan perayaan ini untuk memuja dan menjauhkan dari segala bencana. Kebawah akan mengadakan satu tempat khas bagi memuja dan menghadang segala syaitan. Mereka akan menyediakan makanan yang agak luar biasa dari hari kebiasaannya. Yang kedua, berlancang.
Ia diadakan setahun sekali bagi memiliki sungai dengan mengadakan berjenis-jenis masakan. Mereka akan makan sambil bermandi selepas patrol dan perahu kecil yang demikian hias dihanyutkan ke dalam sungai. Dan yang ketiga, musim buah-buahan. Ia disambut selepas selesai musimnya. Mereka mengadakan majlis tari menari sebagai tanda kesyukuran kerana hasil buah-buahan bertambah dan akan berlipat ganda pada musim akan datang. Yang terakhir, puja pantai. Hari pemujaan khas untuk moyang laut atau dipanggil puja pantai. Mereka akan berarak dari kampung hingga ke tepi laut dengan iringan paduan muzik tradisional. Bersama makanan pada moyang, bertujuan untuk memohon restu moyang. Seterusnya, ini merupakan senarai rujukan yang telah kami buat untuk menghasilkan produk paper scrap ni. Dan itu sahaja pembentanan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.